Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar hari ini? Cikgu percaya kamu semua sihat dan sejahtera. Bagaimana dengan diri kamu? Masih ikut SOP? Okey, sangat penting. Jangan lupa dengan SOP. Baiklah. Pengajaran kita pada hari ini ialah tentang laras bahasa istana. Ya, cikgu percaya dalam fikiran kamu mesti terbayangkan keadaan di dalam sebuah istana yang mempunyai seorang raja dan dikelilingi oleh dayang-dayang yang cantik jelita. Okey, cuba kamu bayangkan bagaimanakah cara mereka berinteraksi ataupun bercakap antara satu sama lain. Okey, bagaimana? Dapat bayangkan? Apakah perkataan-perkataan yang harus mereka gunakan? Mereka mestilah menggunakan laras bahasa istana yang sesuai. Untuk pengetahuan kamu, bahasa istana ini ialah bahasa yang penuh sopan dan santun. Okey, jadi marilah kita belajar tentang bahasa istana bersama dengan cikgu. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid cikgu? Harap semuanya baik belaka. Baik, pada hari ini seperti biasa, seperti yang cikgu pernah uar-uarkan dahulu, kita nak belajar tentang bahasa. Bahasa apa? Bahasa istana. Jadi pelajaran kita untuk hari ini adalah bahasa istana. Pernah dengar tak bahasa istana? Pernah kan? Kekanda, adinda, gering. Baik, jadi apa dia bahasa istana itu? Mari kita ikuti. Bahasa istana ni didefinisikan sebagai bahasa dalam, iaitu bahasa yang digunakan atau dipakai oleh golongan raja, sultan, kerabat raja, golongan bangsawan atau golongan istana. Apabila kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan mereka ini, kita mestilah menggunakan bahasa istana sebagai satu lambang kita sebagai rakyat yang beradab. Baik. Seterusnya kita lihat antara contoh bahasa istana yang sinonim yang selalu kita gunakan. Pernah dengar perkataan jenazah? Jenazah itu dalam bahasa istana, tetapi bagi kita orang kebanyakan kita menggunakan perkataan mayat ataupun dinobat. Dinobat, sultan itu dinobat, raja itu dinobat, maksudnya dilantik. Macam kita tak bolehlah ketua kelas tahun 5 elit dinobat oleh siapa-siapa. Tak boleh. Itu ketua kelas tahun 5 dilantik oleh guru besar. Ya. Baik, seterusnya perkataan bersemayam. Bersemayam iaitu tinggal. Raja itu bersemayam di atas sebuah singgasana. Okey, yang cantik. Kemudian seterusnya petarana. Bukan peta, tapi petarana itu ialah tempat duduk. Jadi tempat duduk bagi golongan raja kita panggil petarana. Okey, permaisuri biasa dengarkan. Pernah ada lagu Jamal Abdillah, tidurlah wahai permaisuri. Jadi siapa dia permaisuri? Permaisuri itu isteri kepada raja. Seterusnya kita lihat perkataan daulat. Pernah dengar? Daulat tuanku. Jadi apa dia daulat? Kita mendoakan supaya golongan raja itu bertuahnya raja itu. Okey, bahtera. Pernah dengar perkataan bahtera? Bahtera itu ialah kapal, ya. Nakhoda tu ketua kapal, jadi menaiki bahtera. Sepersalinan.
Sepersalinan ini maksudnya apabila kita memakai satu pakaian yang lengkap. Kalau baju kurung dengan kain dengan tudung, itu adalah kita panggil sepersalinan. Dan bagi kita sepasang, sepasang baju Melayu ke, baju kurung ke, kita panggil sepersalinan. Dan almarhum, kita panggil untuk golongan raja yang sudah mangkat, kita panggil almarhum. Kalau kita arwah, itu lebih sesuai. Baik, itu antara contoh bahasa istana yang cikgu perkenalkan pada kamu pada hari ini. Perlu lain tak contoh? Kita ambil yang mudah-mudah. Okey. Beradu. Beradu bermaksud tidur. Tapi beradu juga selain pada bahasa istana, ada juga untuk kata kerja yang lain. Beradu tenaga. Itu bukan tidur tenaga. Tapi kalau untuk bahasa istana, beradu itu bermaksud tidur. Kalau murka, apabila raja berasa murka. Kita apabila ayah berasa marah. Tak boleh. Ayahku berasa murka. Ayah saya berasa murka. Tidak sesuai. Gering. Gering ialah sakit. Bukannya garing. Gering. Jadi gering, permaisuri itu gering. Baik, ini adalah perkataan yang jarang-jarang kita gunakan. Kaus. Pernah dengar perkataan kaus, murid-murid? Kaus di sini bermaksud kasut, wakil mahkota, wakil raja, santap biasa kita gunakan. Santap, makan. Bersiram, bukan kita ambil air itu kita siram-siram, bukan macam tu. Bersiram ini macam kita mandilah, tapi raja kita tak panggil dia mandi. Raja sedang bersiram. Seterusnya ada dua lagi perkataan di situ. Kurnia atau menganugerahkan, bertitah, berkata. Boleh jelas murid-murid? Banyak juga bagi contoh bahasa istana pada hari ini. Baik. Baik. Kamu pernah tak tengok cerita Nujum Pak Belalang? Tahu tak cerita legenda P. Ramlee ini? Pernah tengok kan? Seronok tak cerita Nujum Pak Belalang? Bagaimana Pak Belalang, Nujum Pak Belalang ini mengisahkan tentang seorang anak dengan seorang ayah yang membuat muslihat hingga akhirnya mereka terpaksa melarikan diri, tetapi ada satu peristiwa yang dapat menyelamatkan diri mereka. Maha Mulia Baginda Sultan Saharul Nizam masuk ke Balai Penghadapan. Daulat Tuanku. Perdana Menteri dimulaikan sekarang. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara beringin rindang. Bagaimana biasa, pada setiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih adalah aman dan sentosa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih pun tidak ada kurang apa-apa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih tidak menyenangkan sedikit, Tuanku. Sebab? Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, Tuanku. Tikus? Tuanku Puteri? Tuanku, antarkan racun-racun tikus dengan beberapa tigra. Menjunjung perintah, Tuanku. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena, Tuan Puteri jatuh kering, Tuanku. Murid-murid, daripada video tadi ada beberapa perkataan yang menggunakan bahasa istana. Adakah kamu dapat, murid-murid? Baik, kita tengok. Yang pertama ialah menghadap. Pernah dengar perkataan menghadap? Apa maksud menghadap? Iaitu dia
bertemu menghadap dengan raja. Yang kedua, patik. Patik adalah kata ganti diri bagi orang yang bertutur. Bila bertutur ataupun berhadapan dengan raja, kita mesti membahasakan diri sebagai patik. Kalau dengan orang kebanyakan, kita hanya menggunakan saya. Yang ketiga ialah beta. Beta berasa bangga. Itu adalah daripada sultan atau raja, membahasakan dirinya sebagai beta. Seterusnya, bahasa istana yang terdapat dalam video tersebut ialah menjunjung perintah. Apabila Perdana Menteri mengangkat tangan menjunjung perintah, maksudnya menerima arahan daripada raja ataupun sultan. Daulat tuanku, kita biasa dengar. Daulat tuanku itu adalah rasa hormat, rasa sembah kita kepada raja. Dan terakhir sekali ialah perkataan gering. Perkataan-perkataan ini telah kita pelajari daripada slide-slide sebelum itu. Cikgu harap kamu boleh dapat mengingati perkataan-perkataan bahasa istana yang cikgu berikan pada hari ini. Baik, selepas kita melihat beberapa contoh dan juga slide daripada filem atau video Nujum Pak Belalang, mari kita cuba membuat latihan memadankan bahasa istana dengan bahasa standard, iaitu bahasa yang biasa kita gunakan. Baik, anugerah bagi bahasa istana. Apa yang sesuai bagi bahasa standard kalau anugerah? Apa dia? Okey, anugerah sama maksud dengan di sini ialah hadiah. Okey, pandai. Iram-iram. Rasa pelik perkataan tu bukan? Tapi apa dia iram-iram? Iram-iram bermaksud payung. Ya, bagus. Seterusnya, membuang air seni. Begitu indah bahasa yang digunakan. Jadi, dalam bahasa standard, apa maksud membuang air seni? Bagus. Membuang air kecil. Okey, yang keempat ialah mangkat. Kita gunakan mangkat untuk golongan raja, golongan bangsawan, tetapi orang kebanyakan seperti kita gunakan perkataan meninggal. Baik, terakhir sekali ialah murka. Murka di sini bermaksud marah. Okey, bagus. Jadi kamu dapat melihat perkataan bahasa istana dengan bahasa standard. Baik, kita cuba untuk latihan yang kedua, iaitu mengisi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan bahasa istana yang betul. Cuba kita perhatikan gambar. Cantik bukan? Gambar apa tu? Bilik, kamar atau katil. Jadi, apa yang sesuai untuk jawapan yang pertama? Permaisuri beradu di atas yang sangat indah. Di atas apa? Bilik? Bukan. Jawapan yang sesuai apa? Ya, betul. Kita panggil katil dalam bahasa kita standard, tetapi dalam bahasa istana kita menggunakan perkataan kasur. K-A-S-U-R. Yang kedua, sila lihat gambar di bawah. Jadi, apa dia yang itu? Kita tengok soalan. Sultan menitahkan semua Perdana Menteri dan Hulu Balang berkumpul di Balairung. Bagus. Betul jawapan kamu. Itu dipanggil Balairung, ialah tempat berkumpul golongan kerabat. Baik, soalan yang ketiga. Cantik.
nampak bunga, nampak baju. Jadi apa dia? Kita lihat soalan. Permaisuri menerima baju yang sangat cantik daripada baginda Sultan. Baik, jadi apa jawapan yang paling sesuai murid-murid? Menerima, ya bagus, sepersalinan baju yang sangat cantik daripada baginda Sultan. Baik, apa agaknya gambar tu? Misteri? Tidak, kita tengok soalan terlebih dahulu. Sultan Kedah terletak di Jalan Langgar. Apa dia? Ya, bagus, sangat baik. Makam Sultan Kedah terletak di Jalan Langgar. Baik, daripada 4 soalan yang cikgu beri ini, kamu sangat menguasai. Tahniah. Tapi kita lihat untuk soalan yang terakhir. Baiklah murid-murid, setelah 2 latihan kamu kuasai, mari kita tengok latihan yang ketiga. Baik, soalan yang pertama. Mengapakah bermuram durja? Tanya Dayang kepada Tuan Puteri. Jadi, apa agaknya jawapan tersebut? Maka, Dayang akan menggantikan nama Tuan Puteri itu menjadi mengapakah tuanku bermuram durja? Baik, soalan yang kedua. Patik akan tuanku sembah hang jebat kepada Sultan Alam Shah. Jadi di sini patik akan menjunjung perintah tuanku sembah hang jebat. Soalan seterusnya. Sultan Kedah akan menghadiri majlis itu. Nota akan diiringi oleh Menteri Besar Kedah. Jawapan yang sesuai untuk soalan ketiga ini ialah baginda. Baik, soalan yang keempat. Baginda telah untuk merasmikan majlis kempen masyarakat penyayang yang akan diadakan di Dewan Said Utama. Agak-agak kamu apa jawapan? Berkenan atau mencemar duli? Bagus, ya betul. Baginda telah berkenan untuk merasmikan majlis kempen masyarakat penyayang. Baik, soalan kita yang terakhir untuk latihan bahasa istana pada hari ini. Raja akan, jika rakyat engkar akan perintah baginda. Apa dia? Ya, raja akan murka jika rakyat engkar. Baik, daripada beberapa latihan cikgu beri, cikgu dapati kamu dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Tahniah cikgu sekali lagi cikgu ucapkan. Jadi cikgu harap kamu dapat belajar menggunakan bahasa istana ini kerana bahasa istana itu adalah satu bahasa halus yang akan kita pelajari dan akan kita pertuturkan anda satu masa kita berhadapan dengan golongan diraja atau golongan kerabat ini. Okey, sekian. Jumpa lagi. Okey, demikian dahulu pembelajaran kita tentang bahasa istana. Wahai rakyat-rakyat beta semua. Hari ini, cikgu percaya kamu semua tentu berasa gembira dan teruja belajar tentang bahasa istana. Cikgu berharap kamu dapat memahami dan dapat belajar tentang bahasa istana yang sangat menarik bagi cikgu. Okey, sekian dahulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.